الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله أصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعد. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita masih dalam bab fitrah ni. Kata musannif rahimahullah taala, wa tajibul fitr ala man marra amman dzukir in fadula an quti mamunin. Itu maksudnya. Hadirin sekalian, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia ihsan dia menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur Allah SWT lahirkan daripada mak ayah kita Islam, kita dapat Islam. Alhamdulillah. Dia berikan kita kehendak untuk taat, ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Dia beri kita keupayaan malam ni boleh solat maghrib berjemaah. Alhamdulillah. Dia beri pula kelapangan masa, kesihatan tubuh badan, dapat kita berkumpul dalam majlis ilmu malam ni untuk kita meneruskan bacaan daripada kitab Fathul Mu'in, insya-Allah. Kata musannif rahimahullah taala, wa tajibul fitru ala man marra amman dzukir in fadula an quti mamunin. Jadi kalian, apa yang kita duk bicara ni masih dalam bab zakat fitrah. Jadi fitrah asalnya wajib kata setiap individu. Dan antara orang yang wajib tu, siapa yang wajib tanggung nafkah, dia akan terlazim atas dia menanggung nafkah, menanggung fitrah daripada siapa yang diwajib tanggungan. Jadi kanak-kanak yang belum baligh, orang yang gila, tak ada akal. Itu juga isteri. Kaedah kita dalam mazhab Syafi'i rahmatullah alaih, suami kena bayar zakat untuk isteri dia. Jadi ada istilah, setiap orang yang bertanggungjawab ni dia kena bayar zakat dia, dan juga siapa yang dia wajib nafkah. Baik, ini sambungan dia kalau ikut. Jadi wajib kita bayar zakat fitrah pada diri kita dan siapa kita tanggung nafkah ni. In fadula an quti mamunin, jika lebih daripada makanan mengenyangkan, dengan bahasa lain kita, nafkah yang wajib ala mamunin, di atas siapa yang kita wajib tanggung nafkah dia. Mamunin lahu talzamuhu mu'natuhu. Jadi maksud kataan tu ialah orang yang dia wajib sarakan perbelanjaan nafkah dia, min nafsihi wa ghairihi, daripada diri dia dan juga daripada yang lain. Dan kira lebih tak lebih yang menyebabkan wajib fitrah ni yauma idin wa lailatihi, mestilah lebih daripada apa yang wajib nafkah pada yaumi id, hari raya tu. Hari raya tu kalau kita 1 Syawal, dan yauma idin wa lailatihi, dan juga pada malamnya, malam raya. Yang ni kena perhati sikit, pasal selalu penggunaan kita istilah dalam syarak, setiap hari ni dia bermula dengan malam. Itu asal kaedah kita mengira hari dan siang. Kalau macam hari ni kita ni dah Ahad dah, malam Ahad, dia panggil malam Ahad. Tapi dalam bab nafkah, kerana nafkah ni dia bermula bukan dengan maghrib. Nafkah harian dia bermula dengan tulu'i syams, terbit matahari. Dengan terbit matahari wajib nafkah hari itu. Jadi atas nama zakat fitrah, untuk tak kena fitrah hari itu, mesti ada belanja dia, dan siapa tanggung nafkah ada lebih pada hari itu. Dan malam disebut ni malam raya tu. Malam raya tu bukan esok raya malam ni, bukan.
Malam raya tu ialah hari raya tu, malam seterusnya, malam mengiringi dia tu, itulah dimasukkan malam raya. Dalam bab nafkah, dalam bab fitrah, nak mengira hari dan malam ni, dia kira bermula dengan terbit matahari tu dengan malam tu. Jadi katalah hari ni malam ni. Kalau nisbah nafkah bagi seorang suami kepada isteri dia, malam ni kira nafkah yang hari ni, Sabtu. Bukan malam ni kira nafkah hari Ahad. Tak, bukan. Satu dalam masalah fitrah, nak kira yang wajib fitrah ni dia bermula dengan terbit matahari itu dengan malam raya. Jadi bahasa malam raya tu malam mana? Malam raya kedua tu. Okey, siap. Jadi mestilah lebih ni, atau istilah lebih daripada perbelanjaan makan minum, betul juga an malbusin wa maskanin wa khadimin yahtaju ilaihima huwa au mamunihi. Yahtaju ilaihima huwa au mamunuhu. Mestilah lebih daripada pakaian, tempat tinggal, begitu juga siapa khadam, amah yang perlu dipakai, yang kita berhajat pada pakaian, tempat tinggal. Dengan bahasa lain, berapa perbelanjaan, kalau kita sebut purata, sewa rumah, air, api, yang sepatutnya kena bayar pada hari itu, yang berhajat kepada itu dia dan juga siapa yang di bawah tanggungan dia. Wa'an dainin, dan juga mestilah lebih daripada hutang. Cuma hutang ni kena berhati, mestilah hutang yang dah sampai waktu bayar untuk dibayar. Adapun hutang bertangguh, yang tu tak diperhati, yang tu tak diiktibar untuk dilihat, mesti lebih daripada hutang. Boleh faham kot bahasa saya tak? Hutang yang dah sampai tempoh untuk bayar. Katalah esok hari raya dah sampai bayar hutang. Katalah dia beli kereta, beli rumah, ada hutang-hutang tu. Saya tak bicara bab riba-riba apa, saya cerita bab hutang tu saja. Kalau hutang tu esok dah kena bayar, dia bayar dia sewa rumah api apa, sewa apa-apa, bayar hutang, bayar habis duit sekupang tak tinggal, tak bayar, tak cukup untuk bayar peterah, maka tak ada peterah dia tahu tu. Pasal apa? Pasal hutang dia yang kena bayar tu, dia kena bayar. Hutang ni mesti hutang yang hal, dainul hal, hutang yang dah sampai tempoh untuk bayar. Jadi kalau hutang yang akan datang, yang tu tak iktibar, yang tu tak ditolak dalam masalah menolak perbelanjaan yang mesti lebih daripada apa yang ada pada hari raya tersebut. Jadi kalau hutang tu bulan depan, ni bulan ni, yang bulan ni yang dah selesai, jadi hutang bulan depan tu tak ditolak. Yang ni juga menolak fahaman bagi ada orang yang setengah, dia kata aku ni selagi berhutang aku tak kena bayar zakat, kata dia. Ada orang fahamnya tu. Ini bukan ajaran kita. Dia kata apa? Selagi ada hutang aku tak kena bayar peterah. Pasal apa? Pasal hutang aku kan duk habis lagi. Sama pula hutang rumah 25 tahun. Hutang kereta 65 tahun lagi, 30 tahun. Bila mampus dulu lah. Tak, bukan macam tu. Baik. Alam mu'tamad. Khilafan li majmu'. Menyalahi bagi apa yang ada dalam majmu'. Kalau Imam Nawawi dia sebut, tak syarat mesti lebih pada hutang. Walau mu'ajjalan, sekalipun kata dia hutang itu mu'ajjalan. Wa in radiya sahibuhu bitakhir, sekalipun kata dia redha memaaf oleh tuan punya hutang itu dengan melambatkan. Kalau contoh istilah redha tu macam mana? Yang kata kalau ikut jumhur yang alal qaul mu'tamad kita dalam mazhab Syafi'i rahmatullah alaih, bila dah sampai waktu untuk bayar hutang, sekalipun tuan kata tak apalah ni dah raya ni, tak payah bayar dulu lah, tangguhlah bulan depan kau dulukan peterah tu. Kalau ada tuan hutang kata gitu sekalipun, kaedah yang muktamad yang dipakai, tak, dia kira hutang tu bayar ke hutang tu. Kalau seandainya dengan bayar tu tak mampu untuk melansaikan fitrah dia, maka tak ada wajib fitrah atas dia pada tahun itu. Wa andaini ma yukhrijuhu fiha, mestilah lebih daripada hutang yang dia keluarkan perbelanjaan itu fiha pada fitrah itu. Siap, mudah je tu. Selesai. Bab ni pun kalau kita perhati zaman kita sekarang, kalau Malaysia ni memang keadaan macam ni susah lah nak cari. Kalau negeri lain, Masya Allah. Saya pergi India, Bangladesh,
Pergi susah-susah ni, kalau pergi Mesir pun, ada yang Mesir ni yang kaya-kaya, miskin tu kita kuda ada lagi, keldai ada lagi. Keldai ada, highway tu keldai bawa kereta roda kayu. Mesir. Syekh daripada Mesir ni. Iskandaria. Masya-Allah. Iskandaria. Saya pernah pergi ziarah Qardus tu, Iskandaria marah. Alhamdulillah. Jadi nak cerita apa? Walaupun negeri dia agak maju satu sudut, yang maju, yang senang. Yang miskin ni masya-Allah, miskin teruk ada kita lagi. Kita ni Malaysia tak ada suasana tu. Kita nak jumpa minta sedekah ni susah. Demo ni minta sedekah, ya Allah. Ya Allah, kita sebut itulah Allah miskin ni. Nak kata suasana kalau Malaysia ni tak ada kena bayar peterah, payah nak jumpa. Tapi kalau negara luar tu masya-Allah. Dan saya pergi India ni, kalau kita bagi dia 1 rupi. Rupi ni kalau 10 rupi 6 kupang. 1 rupi 6 sen. 6 sen kita bagi 1 rupi. Alhamdulillah. 1 rupi je. Kita dapat bagi RM1 pun RM1. Nak kata dia orang punya kehidupan tu susah macam tu lah. Abang kita tengok rumah apa, masya-Allah, susah kan. Sikitlah. Kita ni yang syukur banyaklah nisbah tu, nisbah kewajipan bayar tu Macam mana pun asal nak sebutnya tang kita dalam fitrah tu satu hal. Satu perkara apa? Adakah agama yang kita dapat ni dah memada, dah cukup, kita dah berpuas hati dengan misi kita untuk buat Islam tu. Yang tu yang kena perhati. Kadang demo ni walaupun miskin, hati mereka itu halus dengan Islam. Sebut je agama, sebut je Nabi SAW, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kadang sebut je nama apa, Syekh Abdul Qadir Jani radhiyallahu ta'ala anhu. Dia orang cepat, sensitif terus. Nama-nama ulama' ni, nama-nama awliya ni, cepat sangat rasa dalam hati. Kita ni sebut selawat, wah letih, lemah je. Lemah je kan. Kita buat perjalanan batin ni, masya-Allah. Dhaif, sangat dhaif. Macam kita pergi ziarah kubur ni, kita tak ada kan nak pergi jumpa ziarah kubur, katalah Tok Kenali ke. Kalau saya tempat Tok Guru meninggal, orang nak pergi ada hati pergi ziarah kubur-kubur Tok Guru para ulama' ni. Kita tak ada. Orang tak apa, suasana tu tak ada. Saya pergi belah Iraq. Itu pergi Jordan, Palestin, masuk ke Mesir sekejap tu. Kita pergi ziarah kubur-kubur ulama', kubur awliya' ni, masya-Allah. Dia orang ziarah hari-hari, siang malam ke pergi ziarah. Maksudnya dia orang faham apa akidah dengan orang-orang yang baik, ada orang yang hubungan dengan Allah Taala, dengan para awliya ni khasnya. Dia orang ni ada akidah dengan awliya yang walaupun jasad dia dah mati, tapi mereka ni hidup di sisi Allah Taala. Kita ni kita mati kat tu. Akidah kita tak ada, akidah langsung, faham langsung. Tambah Malaysia ni kena pula serang dengan pahaman-pahaman yang negatif tu. Pergi ziarah kubur katanya, sembah kubur katanya. Habis dia. Diam je lah, kubur pun tak pergi. Tambah pula dilarang duduk kawasan perkuburan. Tak boleh baca talqin katanya. Tak boleh duduk di kubur, tak boleh baca Al-Quran di tanah perkuburan. Habis dia. Ikut lah. Apa amal yang ada tak tahu. Alhamdulillah. Baik. Dan wahwa kata dia, zakatul fitri ni sa'un. Zakat fitri ni sikit aja, sa'un, segantang, wahwa arba'atu amdad, 4 cupak. Kita pun sama juga bahasa kita, cupak. Mud wal muddu ritlun wa sulus. Dan dia kita satu cupak ni, kalau Italian sekati, satu suku kati. Yang ni pun kiraan kati ni kiraan mana wallahu a'lam. Kita kena baba ukuran mi'yar syar'i, kita punya ukuran syarak ni. Kita ni tambah, kalau sebutlah gantang betul apa, kita gantang kita ada lah kan. Contoh Indonesia ada gantang dia, Thailand ada gantang dia, Malaysia ada gantang dia. Gantang yang ditiba bukan gantang tu. Asalnya gantang Madinah. Tapi gantang yang dipakai, istilah dia pakai oleh ulama ialah gantang Baghdad. Okey, yang tu ialah sukatan yang dipakai. Wa qadruhu wa qaddarahu jama'atun bihifnah bikaffaini mu'tadilaini an kulli wahid. Dan dikirakan, kata dia, nak kira satu cupak ni macam mana. Cupak ni kata dia
hafna dengan sekali satu seraut dengan dua tangan yang sederhana. Sok bukan cupak tu, gantang. Jadi nak kira segantang je dah. Dua tangan ni enggak. Tangan pun bukan kira tangan orang tangan besar tu. Bukan tangan orang kecil kedek kontot tu. Mu'tadil. Mutawasit. Orang yang pertengahan. Maksudnya umumnya saiz orang macam mana? Tangan yang besar pegang raut. Mana lekat atas tangan tu? Yang ni atas kadar atas takriban lebih kurang. Yang ni kadar adalah berapa kadar segantang itu. Min ghalibi quti baladi, dan kira tu ghalib qut balad. Maksudnya ghalib harga pula makanan asasi satu negeri. Jadi kita ni beras. Kalau belah-belah negeri yang makan roti apa, dia kira bukan roti tu, tapi roti buat pada apa? Kalau roti tu buat pada gandum. Roti bu tu buat pada, katalah kacang dal misalnya. Kalau makan capati buat pada dal. Kalau buat apa? Dia bijian yang sumber daripada apa? Makanan asasi itu dibuat. Kalau katalah makanan dia proses daripada tepung jagung. Jadi bijian yang nak buat tepung tu, nak buat roti peknya apa lempeng semua capati apa semua dia makan tu, bijian tu yang makanan yang itulah dia panggil qut balad. Kita ni beras lah, beras. Baik. Jadi kata mesti dikira daripada makanan negeri, mesti baladil muadda anhu. Negeri tak kena, baladil muaddi anhu. Ya. Bukan muaddi, baca muaddi. Jadi kira makanan asasi ni min baladil muaddi anhu. Orang yang membayar daripadanya. Bukan kira fitrah orang yang dibayar, tapi fitrah orang yang membayar. Katalah kita duduk Malaysia. Nah. Kalau katalah kita duduk Malaysia, isteri kita duduk duduk Jepun contoh. Duduk Jepun kau makan beras kan. Katalah duduk Perancis misalnya, anak pun duduk Perancis, kita nak bayar zakat kat dia orang. Kita duduk Malaysia. Jadi kita punya peterah tu bukan peterah gandum, peterah Malaysia. Muaddi anhu. Ibad dan nisbah orang yang membayar. Bukan orang yang dibayar. Walaupun orang yang dibayar tu dia orang duduk kat sana, tapi kita duduk kat sini, dia lah tiba dengan tempat negeri kita dibayar. Boleh? Siap. Jadi fala tujzi'u min ghairi ghalibi qutihi. Jadi tak memada peterah daripada ghalib qut. Jadi kaedah kita dalam mazhab Syafi'i rahmatullah alaih, memang mestilah peterah ni daripada makanan asasi. Jadi kaedah kita memang asalnya beras dah. Ataupun al-quti muaddi muaddi baladi, ataupun makanan mengenyangkan orang yang menunaikan zakat negeri yang ada pada negeri itu. Baik. Pasal apa mesti keluar zakat daripada makanan asasi? Litashawufin nufusi lizalik. Kerana setiap masyarakat yang duduk setempat kita, kalau ada fakir miskin, benda yang paling dia nak pada kita ialah makanan asasi. Orang susah ni kalau dia jumpa kita, dia sebut apa? Nak makan. Makan apa? Makan hutan. Makan tebigai. Makan dorayan. Makan nasi lah. Kalau jenis nak makan roti, nak makan roti. Saya nak makan nasi sikit je. Ni tak makan nasi lagi. Jadi orang akan minta ni, kalau nisbah minta, dia minta nasi. Satu, atas syariat yang datang untuk memenuhi hajat dan keperluan manusia ni, mestilah qut balad. Mestilah makanan asasi bagi sesebuah negeri. Wa min sama wajaba sarfuha lil fuqara'i baladil muaddi anhu. Baik, daripada sana, daripada kata zakat ni hendaklah dibayar pada iktibar negeri orang yang membayar zakat, bukan nisbah orang yang dibayar zakat daripadanya. Wajiblah kita tasarrufkan, wajib kita belanjakan, bayarkan, maksudnya agihkan zakat ni li fuqara'i baladil muaddi anhu, bagi fakir miskin negeri yang orang yang menunaikan zakat daripadanya. Jadi kalau anak isteri kita ada, katalah saya sebut Perancis tadi, kita ada sini, kita bayar, jadi nak bagi mana peterah ni? Malaysia lah. Pasal kita yang bayar kat sini. Baik, fa'in lam yu'raf ka'abiqin fa fihi ara'un.
Kata dia, jika tak boleh diketahui orang yang dibayar zakat tu, di mana dia ada. Contoh kata dia Ka'ab bikin, seperti hamba yang lari pada Tuhan. Dia hamba lari, kita tak dapat maklumat. Dia lari kat mana? Singapura ke, Indonesia ke, Malaysia ke, Afrika ke. Tak tahu. Fafihi araun. Jadi kalau ikut hamba ni, dia bawah tanggungan nafkah kita, hamba kita. Ini pun negeri-negeri dah, amalan-amalan negeri Islam dulu yang ada hamba lah. Juga kalau kita baca kitab fiqh ni, menunjukkan hamba ni memang dalam sistem Islam ada. Sebila sebut hamba ni, dia ada, dia takkan ada melainkan melalui sistem peperangan. Peperangan, orang yang ditawan, kanak-kanak, wanita yang ditawan dalam peperangan, yang ni yang dihamba. Ataupun orang balik, askar-askar yang ditawan tu, mana yang boleh istilahnya dibela duduk dalam negara Islam, dia takkan mengganggu ketenteraman kita. Duduk dalam rumah pun dia takkan berani membuat kekacauan. Yang ni boleh, yang ni lah di atas Amirul Mukminin, dia buat keputusan untuk dijadikan hamba ataupun tidak. Jadi kalau katalah dia tengok jadi hamba, dia lari. Bila dia lari itu, nafkah wajib atas kita. Maksudnya macam mana anak dan isteri kita wajib nafkah, hamba juga wajib nafkah atas kita. Maksudnya bagi makan minum tu atas kita. Dan peterah pun wajib atas kita. Kalau kita berarti itu, ni cantiknya sistem Islam. Hamba pun kena bagi makan. Bahkan kalau tengok hukum syarak, jangan kata hamba, kita boleh lembu, kena bagi makan tak? Kalau dia bebas merumput, lepas dia bebas merumput. Tapi kalau kita tambat, wajib bagi makan. Kalau mati dalam tambatan kita, macam mana? Berdosa. Kalau babi pun dalam kurungan, bohbih tu, buat apa? Kita bela babi untuk buat uji kaji. Itu mati beragan dia, tak makan. Macam? Berdosa. Pasal apa? Membiarkan matinya babi dalam kurungan. Kalau babi, kalau katalah kita dah tak nak bela dah, katuk pergi mampus. Membiarkan dia mati beragan, lapar, dahaga tu, yang tu satu kesalahan. Walaupun babi. Apatah lagi hamba, manusia ni. Begitu juga kita dalam syariat, atau orang yang ditawan asir, orang yang dalam peperangan, yang ditawan dalam peperangan ni, yang ni pun kita kena bagi makan. Tapi taklah bagi makan makanan macam kita makan kat rumah, bagi makan sedap, daging ayam, tidak lah. Tapi makanan yang sepatutnya dia kena makan, nasi, apa yang selauk, sepatutnya yang tu dia kena makan. Minha la tajibu illa idza ada. Baik, sebahagian daripada arak pendapat ni kata dia la tajibu, tak wajib fitrah melainkan apabila hamba tu balik kat kita. Ini satu pendapat. Wa fi qaulin ni qaul dhaif. La kata dia la syai', tak ada kena apa-apa. Maksudnya bila balik kena. Siap. Far'un la tujzi'u qimatun wala ma'ibun wa musawwisun wa mablulun ay illa in jaffa wa ada salahiyatul iddikhari wal ikhtiyati wala i'tibara ikhtiyatihim al mabluli ikhtiyatihim al mablula illa in faqadu ghairahu fayajuzu. Baik, masih lagi asal kaedah kita dalam bab fitrah. Kaedah fitrah kita asal apa? Beras saja. Yang asal fiqh, yang elok-elok. Kata apa? La tujzi'u qimatun, tak memadai nilai. Kitab memang macam ni lah, asal-asal kitab macam ni lah. Apa maksud nilai? Faham? Nilai beras. Nilai beras. Apa nilai beras? Tak faham? Duit lah. Apa bahasa lainnya? Tak memadai pakai duit. Asal kaedah kita macam tu. Kenapa tak boleh pakai duit? Dah syariat datang kata pakai beras lah. Satu syariat dalam kaedah kita khasnya, dia bukan boleh bertukar ganti. Nak saya buat misal, ada orang dia kata ni lah masalah. Baik, kalau ada masalah, tengok korban lembu dia. Dan cari lembu masalah. Antara cari lembu dengan cari beras, mana masalah lagi? Jaga lembu dengan jaga simpan beras, mana masalah lagi? Jom elok. Boleh faham? Tak faham? Tidur ke apa ni? Tak faham. Jaga lembu payah je lah. Tapi korban, katalah seekor lembu 4,000 contoh kan. Agih-agih katalah setumpuk 4, 7, 6, 42. Bubuh lah 700, 600 orang. Contoh. 600 orang. Kutik-kutik 600 tu, campur-campur duit tu. Bedak seorang RM50 misalnya. Kira bedak daging lah tu. Bedak pun sekilo lah ni. Tak tahu lah kalau belah baling saya beli orang ni RM32 sekilo.
Sama juga sini. RM32 sekilo. Bagi RM32, RM32 tu lembu tak payah cari, sembelih pun tak payah, tulang pun tak payah buang, kulit apa pun tak payah ni. Orang kafir pun tak dapat habuan, dia pun tak telia tengok makan, nak makan daging, katalah itu kan. Tu cerita orang yang suruh bagi kat orang kafir tu. Tak ada pun busuk-busuk hanya darah apa pun tak ada. Nak perut lembu nak pergi basuh kat mana satgi orang bising lah, busuk lah apalah. Tak ada apa-apa kan. Betul tak? Lagi mudah tak? Lagi bersih tak? Tapi cari lembu juga tak? Susah payah tak cari lembu tak? Ni beras. Susah ke cari beras? Lagilah pakai harian beras betul. Ini sepatutnya bayar beras. Ni orang kata ni lawan mufti ni. Saya bukan lawan mufti, saya nak sebut hukum asal. Hukum asal lah ni. Jadi kata apa? Kitab pun sebut, tunjuk kitab ni patut kau yang berada patut tak apa lagi anda kata. La tujzi'u qimatun. Cuma atas lah ni macam mana, pasal apa bayar juga. Saya nak sebut tang ni, saya nak sebut amalan Tok Guru. Saya nak ngaji Tok Guru saya semua bayar pakai beras. Tak ada seorang bayar pakai duit. Pak Tis dulu bayar pakai beras. Saya duduk dengan Tok Al-Manun Tuan Koji Ghazali pakai beras. Tak ada seorang bayar pakai duit. Dan Tok Amil pun tahu dah. Memang yang ni mesti bayar pakai duit ya. Pakai beras ya. Dia takkan pakai duit. Dan dia orang tak boleh nak kata apa. Pasal apa? Pasal bukan salah pun. Cuma lah ni adalah nak sebut tadi majlis fatwa. Okey dengar. Majlis fatwa dia bukan boleh buat fatwa pasal dia bukan ahli fatwa. Dia namanya majlis fatwa. Dengar elok ayat tu. Orang yang betul-betul boleh fatwa ni ulama mujtahid baru boleh fatwa. Orang ahli majlis fatwa dia tak boleh buat fatwa. Tugas dia adalah kalau ada sesuatu hukum, dia kena pergi semak semua kitab-kitab fiqh dan dia tengok apa yang telah difatwakan, apa ada dalam kitab tu, hak itulah dia keluarkan cerita hukum macam ni. Jadi nama ahli majlis fatwa tu nama je. Macam mana nama mufti. Bukan boleh keluar hukum. Mufti lah ni banyaknya semua mufti bodoh. Kalau ada pandai pun, mereka bukan ada kelayakan mufti untuk ifta', untuk mengeluarkan fatwa. Dengar elok ayat tu. Tak percaya tu, tanyalah mana-mana Tok Guru, ulama apa satu dunia. Tak ada mufti dalam dunia, hatta dalam dunia lah ni, tak ada mufti yang dia ni layak untuk jadi mufti atas nama mufti yang, jawatan mufti yang dia ni layak berfatwa. Tak ada. Yang ni dia panggil mufti darurah. Pasal apa panggil mufti darurah? Pasal tak ada orang dah nak jadi mufti, hak tu je yang ada. Tu pun bukan dia paling pandai pun. Kan atas kaedah kerajaan mesti ada ijazah PhD apa, master apa dan sebagainya lah. Betul? Saya tak boleh jadi mufti pasal kelayakan akademik saya tak ada. Bukan pandai mana pun, kerana bodoh melantun. Tapi pasal ada PhD, maka layaklah jadi mufti. Boleh, faham? Layak ke ijtihad. Baca Quran pun kadang tak betul. Fiqh pun kadang kabut. Baca Quran pun selain Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Mufti baca itu. Apa saya nak sebut ni? Jadi nama je mufti. Mufti itu mufti jawatan, bukan mufti kelayakan. Kalau dulu nama mufti ni mufti betul. Okay, nak sebut ke mufti tu sikit. Jadi asal nak sebut bila mufti macam ni, lepas tu dia orang ni tambah mufti lah ni majlis fatwa apa dan sebagainya. Dia bukan betul-betul apa saya nak sebut bahasanya serius untuk membahaskan hukum hakam yang sepatutnya penegasan hukum hakam tu dibuat untuk menjaga masyarakat dan komuniti Islam. Saya berani kata mereka ni bukan bertugas atas maksud itu atau objektif itu. Bahkan mereka bertugas atas nama mufti, jabatan mufti ini sebagai apa saya nak sebut anjing kerajaan. Kerajaan nak minta fatwa, nak suruh buat keputusan mana, kau bersidang, aku nak suruh bayar peterah pakai duit, cari dalil, bagi hukum, peterah, bayar pakai duit. Ni kerja ahli mufti. Inilah kerja ahli majlis fatwa. Boleh faham saya sebab apa? Misalnya masjid tak boleh roboh. Dia nak pergi roboh je. Dia nak buat masjid baru. Tuan-tuan, sambung ayat saya boleh tak? Kau cari dalil dalam kitab, bagi boleh. Ada juga ulama yang membolehkan robohkan masjid
Wakaf macam mana hebat sekalipun, boleh roboh masjid, boleh buat masjid baru. Masjid tu boleh roboh dan boleh jual binaan-binaan masjid yang telah dirobohkan tu. Engkau cari pendapat tu. Inilah ahli majlis fatwa sekarang. Ahli majlis fatwa, tu panel-panel syariah, apa-apa nama lah ni lah. Itu panel masalah perbankan Islam apa semua macam tu. Mereka ni bukan ahli sebenarnya dalam membuat hukum. Tu yang keluar hukum merepet je tu. Yang tu kot bahasa mudah je. Baik. Itu dia orang dah fatwa tu, kita ikut arahan je lah. Pasal memang dari isi kaedah, kita memang nak sama mazhab Syafi'i macam ni. Boleh ke bertukar dalam mazhab lain? Kaedah kita tak diajar talfiq dalam fiqh. Talfiq ni maksudnya ambil pendapat ni sikit, ambil ni pendapat sini sikit, pendapat ni sikit, pendapat ni sikit, rojak-rojak kan dia. Yang tu kot. Yang tu pun saya syarah lagi panjang sangat, saya sebut itu saja. Kita tak diajar ambil fiqh macam tu. Dan juga kita tak diajar fiqh, mana pendapat paling ringan kita ambil. Tak. Bukan. Kaedah fiqh kita ambil pendapat yang paling cermat. Paling cermat ni maksud dia macam mana? Kalau contohlah, ada ulama kata pakai beras, ada yang kata pakai duit. Pakai duit adalah dalam mazhab lain. Tapi bila pakai duit ni, ada ulama mempertikaikan dia. Tapi bila pakai beras, tak ada siapa pun mempertikaikan. Bila kita keluarkan peterah ni, pakai beras. Tuan-tuan tolong jawab untuk saya. Mana pendapat yang paling cermat? Nak keluar beras ke keluar duit? Mengapa? Tak ada siapa salahkan kita bila kita keluarkan beras. Inilah kaedah kita ambil fatwa. Ambil pendapat yang tak ada siapa akan kelahi dengan kita. Bukan kaedah keluar fatwa ni. Ya. Yang kita keluar fatwa tu habis semua orang kelahi dengan kita. Boleh pula sujud syukur tanpa wuduk. Boleh sujud syukur tak payah nak kiblat. Boleh sujud syukur pakai seluar pendek. Shoot goal pun boleh sujud syukur. Dia keluar pendapat gila babi macam tu. Kelahi habis. Mufti wilayah tu keluar tu. Ni dulu. Tak jadi buka tengok. Fatwa apa-apa. Macam tu lah hukum yang keluar. Kita tengok. Pegang kita. Mufti macam ni. Tu kata mufti macam ni. Ini bukan mufti. Ini muftin. Beza mufti dengan muftin tu. Muftin ni daripada fatana. Apa makna muftin? Orang yang buat fitnah hukum. Merapet-rapet. Dia kata muftin. Tak apa tulis mopeti. Boh saya tulis bahasa Facebook macam-macam. Mudah lah tu. Jadi tak memadai harga. Macam mana pun saya nak sebut. Tapi bila dah demo buat kuasa macam ni. Kalau kita pandai kenal siapa dia asnaf, kita nak bayar sendiri. Dari isi hukum sah untuk kita pergi bayar sendiri pada asnaf. Cuma dengar pula satu hal. Apa dia? Bagi kenal asnaf. Bagi kenal siapa fakir, miskin. Yang asnaf 8 tu. Kita tak jumpa lagi ni sebab baca kitab tak? Nanti jumpa. Belajar, mengaji elok-elok, faham elok-elok siapa dia. Asnaf yang 8 tu. Kau dah pandai, tak apa. Boleh menilai siapa dia, orang cukup syarat, tak cukup syarat. Kau boleh agih sendiri, tak payah bagi pada kerajaan dah. Kerajaan pun bukan demokrati semua. Bahkan tak percaya tuan-tuan, kalau ada orang buat bagi taklimat zakat kan, tuan-tuan pergi dengar. Tuan-tuan mengaji nanti insya-Allah faham elok, tuan-tuan dengar bandingkan yang dalam kitab apa yang kita duk akan belajar nanti insya-Allah dengan apa yang dia orang bagi penjelasan. Tak apa-apa dah. Dan pegawai-pegawai yang ditugaskan tu bukan memang ahli agama, bukan ngaji pondok, bukan kerti kitab apa pun. Dia berdasarkan apa yang pejabat agama keluar arahan macam ni. Inilah asnaf. Ni kita bagi soalan saya tak tahu. Saya tahu baca petikan macam ni je. Saya bukan ahli dia. Ni kena tanya orang lebih atas. Dia dah kerti. Pegawai-pegawai dia bukan kerti. Dan yang kata pegawai, ustaz-ustaz demo bukan kerti. Bukan ni saya sebut itu. Bukan ni lah saya kenal dengan demo. Apa dia? Rumah perak punya. Kenal sangat dia. Orang yang dia islahkan tu semua tak betul. Orang pergi ngaji pondok apa-apa kata dia yang ni asnaf sabilillah. Tak betul. Ustaz-ustaz duk mengajar ni, yang ni sabilillah. Tak betul. Bagi zakat kat masjid, kat surau, kat imam-imam masjid, ni atas nama asnaf sabilillah. Tudung tak pakai seluar pendek, sembahyang pun tak. Tapi bagi asnaf sabilillah. Benda. Kita akan tengok penyelewengan banyak dari sudut
nak mengenal asnaf tu siapa. Itu yang demo tu. Kita pun kalau bodoh, betul lah juga. Kita pun tak kenal asnaf. Dia mesti ngaji elok. Jadi tuan-tuan tak puas hati dengan kerajaan, mesti nak selesai dia mengaji lagi betul, bayar sendiri. Kalau tak kerti, lebih baik bagi dia. Maksud apa? Tuan-tuan pun lagi tak puas hati dengan dia, tuan-tuan pun bagi tak betul juga, bodoh macam dia juga. Sopir ya. Baik bagi dia, selesai dah kita punya tugas. Dia lah punya salah. Pasal apa suruh dia bagi tak betul? Boleh, faham? Lepas tu mana senang lagi? Bagi sendiri ke bagi demo? Bagi demo lah. Tambah pula dia bagi arahan, suruh bayar kat demo. Macam mana? Bagi lah. Yang ni pun saya ngaji ada setengah guru sore tu, bagilah dia minta. Gedik-gedik kan, duit berterah. RM7 je pun. Baik, bagi. Tak sah kata dia bayar pada selain daripada berjauh apa. Ambil kan, RM7. Macam 7 juta RM7 tu. Yang demo ambil cukai macam-macam tu, lagi banyak daripada RM7 tu. Tu tak tahu. Mula saya cakap macam-macam lagi tu. Cukup. Wala tu jadi ukimatun. Asal kita. Jadi asal nak sebut tu, dia orang dah keluar fatwa. Memang ada kaedah Hanafi apa pun. Jadi di bubuh tu pun, akad tu pun, inilah duit bagi menggantikan beras sebagai zakat yang wajib atas saya bagi tahun ini kerana Allah Ta'ala. Dia lah tu. Yang tu memang kaedah-kaedah mazhab Hanafi. Inilah duit bagi menggantikan beras. Itu memang kaedah niat untuk kaedah dalam mazhab Hanafi tu. Pasal asal dia pun asalnya beras, tapi kaedah dia boleh duit. Jadi duit apa? Duit ni badal, ganti daripada beras. Jadi ambil tu betul-betul taklid asal mazhab Hanafi. Boleh ke? Dah difatwakan, ikut je lah. Kita nak kelahi pun tak ke mana pun, ikut je, bagi je. Dia kata elat macam ni lah, payah nak jaga, payah nak agih lah, apalah. Ikut je, bagi je. Saya nak komplain banyak sangat. Kalau nak komplain satu macam mana? Tengok. Pengagihan sekarang, tuan-tuan jangan tak tahu. Tengok. Zakat perak rasanya sama je semua negeri pun. Pasal dia orang telah centralize kan, faham ni. Apa dia? Duit yang kutipan lah ni untuk petera, dia bukan bagi pada tahun ni. Bahkan yang bagi tahun ni kepada asnaf ni adalah duit petera kutipan dulu. Kutipan tahun ni buat apa? Dia forward ke depan. Dia akan laburkan untuk mengembangkan duit zakat. Itu istilah dia. Kita nak mengembangkan duit zakat. Nanti yang duit zakat, dia orang sendiri yang keluar fatwa. Dia apa? Boleh buat bangunan, buat rumah sewa, kereta sewa, bangunan sewa, buat apa? Untuk mengembang harta zakat. Dia bagilah syarah macam ni. Zakat ni maksudnya berkembang, subur. Jadi kita nak suburkan harta zakat. Okey. Fakir miskin tu memang geranda tu lah, bangunan zakat besar-besar. Satu isu sikit nak sebut tu, nak sebut juga. Kan ada bising dalam WhatsApp apa, dia kata apa, duit masjid banyak-banyak, sama duduk tengah pekan kan. Tapi fakir miskin keliling masjid macam mana? Ada tak makan nasi, ada yang ni tak ada, ibu tunggal lah, apalah, macam-macam lah. Jadi sampai jadi gelandangan, pergi makan kat gereja lah. Kan bagus kalau duit masjid ni dibagi untuk fakir miskin keliling masjid. Dengar elok. Saya bukan nak menyokong mana-mana, tapi saya nak sebut peruntukan hukum. Orang bagi duit kat masjid, dia tak? Jawab. Masjid lah. Dah orang bagi kebajikan untuk masjid. Jadi duit tu mesti belanja untuk masjid lah. Mana boleh bagi fakir miskin? Jangan dia buat bodoh. Bodoh lah ayat dia, tak boleh lah. Betul, faham saya apa? Sekalipun masjid dah besar, masjid dah cantik, engkau duk dengki apa masjid besar dan cantik? Kau dengki apa masjid duit banyak? Dah masjid punya masjid lah. Penuhkanlah, imarahkanlah aktiviti masjid. Biar fakir miskin tu, walaupun fakir miskin, tak terlapor yang duit di masjid. Pasal apa? Kuliah dah diberi, akidah pun dia ajar, iman kental, tak. Janganlah jadikan gelangan bodoh pergi makan kat kerja. Boleh faham saya cakap apa? Anak-anaknya ada atas nama masjid tu. Masjid ni yang buat institusi pengajian. Tauhid, fiqh, tauhid, ajaran, akidah, semua selesai. Jadi anak kuliah ni, walaupun miskin macam mana, semua qanaah semua, zuhud.
Wofi bahasa itu. Tak teringin nak makan, nak harta masjid. Biar masjid besar. Tak apa, kami bukan gaduh rumah kami besar. Kami kurus keren, tak apa. Janji masjid imarah. Kami yang hidup bukan nak cari dunia. Ni sementara je. Biarlah hak ni mau mada lah. Kami miskin, tak apa. Tapi jangan masjid miskin. Oh. Kalau dia ada akidah, ajarlah macam mana. Okey, selesai lah. Macam mana buat saya nak sebut. Dia masjid, tak boleh bagi makan miskin. Kalau nak buat pun, buat majlis. Dia tahu rasa setuju untuk bila buat majlis ni. Dah orang datang ramai, jamu makan. Helah buat macam tu boleh. Helah macam tu. Tapi duit masjid untuk bagi orang bagi miskin tak boleh. Kalau buat satu tabung bagi miskin, qaryah masjid ni. Ni satu tabung. Ni masjid. Buat macam tu tak apa. Tapi duit masjid, memang duit masjid. Duit masjid tak boleh banding lain. Yang ni kena faham prosedur hukum. Satu kadang-kadang bagi cadangan tu bagus, tapi kadang nampak bodoh je. Bodoh apa? Dia kias dengan gereja. Gereja dia mana ada perundangan macam tu. Satu kaedah kita kalau contoh misalnya ada orang wakaf kubur. Itu tanah dia ada 20 hektar, 30 hektar, 100 hektar, dia kata wakaf buat kubur. Ni hasil mahsul ni untuk kubur. Nak buat apa kubur? 100 hektar tanah. Kelapa sawit lah tu. Baru umur 5 tahun. Macam? Walaupun sawit murah sekalipun. Macam? Duit banyak nanti. Nak buat apa kubur? Lantaklah buat apa kat kubur, tapi duit kubur banyak. Biarlah. Boleh faham saya cakap apa? Ni duit kubur apa? Duit kubur banyak. Juta-juta, bilion-bilion. Orang keliling kubur yang hidup ni macam mati je. Macam kubur tu pula hidup. Boleh faham saya cakap apa? Lantaklah. Dah orang nak bagi wakaf kubur. Yang kau sakit hati duit kubur banyak tu buat apa? Boleh faham saya nak sebut apa? Saya nak sebut disiplin hukum. Tentu kita nak bercakap ni dia mesti ada disiplin tu. Disiplin tu. Kadang tu lah nampak cadangan macam bagus. Kita pun kalau tak faham ni pun kita pun sokong. Good, terbaik. Idea yang bernas. Bernas lah. Kena konas tu. Saja sebut ke sana sikit. Situ pasal nak sebut tentang masalah fakir miskin apa semua masjid apa, belajar sikitlah di situ. Baik. Illa in jafa. Baik, jadi tak sah nilai tadi. Wala ma'ibin, begitu juga tak sah. Wala ma'ibun, tak sah benda yang beraib. Benda aib tak sah. Wa musawwisun, dan yang kata dia yang berbubuk. Wa mablul, dan tak sah juga bagi zakat ni yang masih basah. Istilah masih basah ni, kita ambil padi yang baru tuai tu, bagi zakat. Tak boleh. Dia mesti yang telah dikeringkan. Kenapa? Pasal bila tak kering lagi, dia tak tahan lama, dia berkulat. Dia akan buruk. Jadi nak bagi ni bagi mana? Bagi yang telah kering, pasal dia tahan lama. Itu yang asal disebut tak sah bagi yang basah. Melainkan tadi illa in juffa. Kita baca majhul tu. Melainkan jika dah kering ataupun in jaffa, jika kering ya, wa ada salahiyatul iddikhari wal ikhtiyati, dan dia kembali dan dia jadi layak untuk disimpan dan dibuatkan makanan mengenyangkan. Padi ni kalau dia tak kering untuk masak jadi nasi, dia tak macam padi basah tu. Yang tu kalau kita masak, dia tak jadi nasi macam mana yang dah kering untuk kita masak. Tuan-tuan tak biasa buat benda, tuan-tuan tak tahu apa saya cakap ni. Diam je lah, dengar je lah. Ada siapa biasa buat benda? Ada? Tak ada tak? Seorang tak ada? Betul tak saya cakap? Memang buat benda, ambil padi masa tu masak, dia tak serupa macam kita bagi kering motor masak, betul tak? Dia dari segi tak tahan lama satu padi tu. Lepas tu dia tak jadi beras macam dia ada kering untuk kita masak. Makan ni pun dia jadi lembek, dia jadi hancur. Dia tak macam beras yang telah dikeringkan untuk masak jadi nasi. Kalau basmati panjang-panjang tu pun tuan masak jadi hancur, jadi bubur. Dia tak mau jadi beras dan cik biji-biji macam mana kita duk makan selada. Tambah pula tak keras biji lagi. Yang tu jadi empin je lah. Memang jadi bubur. Dia macam jagung macam tu, sama. Jagung ni walaupun dah keras, tuan-tuan, dia masih basah. Kalau tuan-tuan rebus makan gitu je. Dia tak macam jagung kita bagi kering, lepas tu mesin buat tepung, buat kuih. Ataupun buatlah apa-apa makanan yang berteraskan tepung jagung.
Sama juga dengan gandum apa? Dia mesti bagi kering, lepas tu buat tepung, buat olah sesuatu. Baru istilahnya dia menjadi. Sama lah biji-bijian ni. Siap. Wala i'tibara ikhtiyatuhum al-mablulah. Dan kata dia tak iktibar membuat makanan mengenyangkan oleh setengah masyarakat al-mablulah akan biji-bijian yang basah. Kalau ada setengah masyarakat yang menjadikan benda basah ni sebagai makanan asasi, tak pakai. Tak iktibar adat mereka itu. Illa malaikan faqadu ghairahu wa yajuzu. Jika mereka ni luput hal lain, yang basah, yang kering tak ada dah. Semua hak basah. Yang ada ni hak baru tuai je, tak ada nak bagi kering lagi. Yang ni lah ada nak bayar zakatnya. Bagilah hak tu. Maka masa ketika itu barulah harus. Ya. Wa haruma ta'khiruha an yaumi. Baik, yang ni hukum fitrah lagi ni. Siapa yang wajib fitrah, kata dia haram takhirkan fitrah daripada yaumnya. Istilah yaum ni ai yaumil Aid. Jadi hari raya tu sepatutnya hari raya itu sebelum terbenam matahari itu, siapa yang wajib fitrah wajib bayar fitrah. Siapa tak tunaikan fitrah pada itu berdosa besar. Betul, bila tak berdosa besar macam mana? Wajib qada lah, macam mana dah keluar waktu. Lepas tu tak sembahyang. Sembahyang tetap kena, wajib qada. Jadi kalau fitrah pun wajib qada fitrah. Siap. Tukar saya. Haram ni bila uzrin, dengan ketiadaan uzur, kaghibati malin, seperti harta dia tak ada. Harta dia ghaib. Maksudnya apa? Bank tak buka, apalah seumpama tu. Ada orang lain bawa duit dia tak sampai lagi. Dia sedang menunggu ketibaan harta benda dia. Yang dia nak keluarkan zakat ni terhenti di atas harta benda yang bakal datang. Datang pula ada halangan pula, immigration ke apa ke, kenderaan ke, telan raya ke, banjir, gunung api ke, yang menyebabkan harta benda dia untuk dia nak keluarkan zakat tu tak boleh keluarkan zakat. Dengan sebab tu tertangguh pada hari raya tu, jatuh hari raya kedua, ketiga, keempat baru datang. Yang ni ada istilahnya ada uzur lain lah. Au mustahikin, ataupun kata dia ghaibati mustahikin, orang yang layak terima zakat ni tak ada. Hari raya tu semua jadi kaya. Semua jadi kaya. Yang ni pun ada pelajaran dia. Contoh umum bahasa itulah, semua kaya. Kampung kita, kampung sebelah, tak ada seorang pun bagi miskin nak cari. Kita nak bayar ni, nak bayar pula bayar negeri, tak bayar kat kerajaan. Macam mana? Bagi miskin tak ada. Asnaf seorang pun tak ada. Nak bayar macam mana? Tunggulah, tunggu ada asnaf. Nanti tengok orang ni misalnya dia kemalangan, tu tak boleh kerja, harta benda tak ada. Sekarang ni jadi bagi miskin. Macam apa ni, dia tak boleh nak kerja apa dah. Bila bagi miskin, tuan saya dah buat misalnya. Jadi kalau katalah ada 10,000 orang tangguh zakat ni, zakat harta baik, zakat fitrah baik. Tengok hari tu dia jadi miskin. Macam mana? 10,000 orang akan bayar fitrah dia pada hari tu. Dia seorang tu. Dengan sebab semua orang bagi tu, hari tu dia jadi kaya pada hari tu. Ada kan suasana zaman Islam dulu memang suasana dia macam tu. Sampai istilahnya tak cari bagi miskin pun susah. Zakat ni ada, kerajaan pun tak lapak minta duit zakat orang. Maksud apa? Kat dia pun pemenderaan punya banyak. Dia pun memang tunggu je siapa miskin bagi. Pemenderaan tu pun bertimbu-timbu banyak-banyak. Zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz apa, banyaklah kita dengar kisah-kisah. Memang zaman pemerintahan Islam gemilang dulu. Zaman ulama-ulama kita pemerintah dulu, masya-Allah. Yang mereka ni jadi penasihat zaman pemerintahan Islam gemilang tu, macam inilah keadaan Islam ni. Baik, wajibul qada'u fawran li isyani, dan wajib segera qada. Pasal apa wajib segera qada? Kerana berdosa. Memang kaedah kita dalam bab qada ni, mana-mana ibadat yang sesiapa dia telah tertangguh disebabkan berdosanya dia kerana menunaikan apa yang wajib yang sepatutnya ditunaikan pada waktu, mengqadakan dia tu bersegera adalah wajib. Berbanding orang yang dia tertinggal benda yang fardu disebabkan ada uzur, maka mengqadakan dia tu sunat, bukan wajib. Qada tu wajib, tapi mensegerakan qada tu tak wajib. Contoh sembahyang tertidur sembahyang subuh, tak wajib atas dia untuk bersegera qada subuh yang dia tertinggal. Qada kena, tapi tak wajib segera.
Berbanding orang yang dah lama dah memang dia jaga awal nak pergi kerja sebelum subuh. Subuh tu pun duk jaga tapi tak pernah sembahyang. Sekarang baru dapat hidayat. Nak sembahyang subuh. Macam mana? Berdosa tak dulu tinggal sembahyang. Dia bukan tertidur. Memang tak sembahyang. Macam wajib segera qadakan sembahyang dia, segera sampai meninggalkan makan, minum, kerja, tidur dan sebagainya. Qada, mengantuk sangat tidur. Qada, bangun je qada, lapar makan. Habis makan qada je, nak terberak pergi berak. Habis berak ambil sembahyang qada. Itu. Maksud apa? Wajib segerakan qada dia pasal dia berdosa dengan sebab tinggal dengan kefarduan dia yang sepatutnya tunai dalam waktu. Tu beza qada orang yang berdosa tinggalkan ibadat dan qada orang yang tak sengaja tak berdosa meninggalkan ibadat disebabkan ada uzur. Wa yajuzu ta'jiluha min awali Ramadan, dan dia kata harus mensegerakan fitrah ni pada awal Ramadan. Min tu ibtidak, bermula daripada awal Ramadan. Katalah malam ni malam Ramadan, esok puasa ni tarawih ni, jumpa tu Naim pula dah, jumpa tu Amir, nah RM7. Buat apa ni? Tengah tahun ni. Awal bayar? Boleh. Tak nak pening balik lah. RM7 je pun, bukan RM7,000 je. Ambil. Semua 10, ambil 70. Bagi 100, keep the change. Oh. Sajalah gaya kan. Boleh? Boleh. Harus. Yang tu kena tengok huruf. Bagus soalan tu. Keep the change tu untuk siapa? Dia kena sambung tu, keep the change for you. Baru dia punya. Kalau keep the change untuk siapa ni? Kena minta takyul lah. Keep the change untuk siapa? Kalau memang untuk amil balun lah. Kalau tidak, kata dia keep the change untuk masjid lah, kata dia. Atau untuk anak yatim ke. Kalau anak yatim, ni ada borang untuk yatim, ni ada tahfiz, ni ada wakaf. Dan selalunya di samping resit tu ada dia macam resit lagi dalam bulan puasa tak? Lebih kurang gitulah. Jadi kalau keep the chain tu siapa punya, dia tengok pada huruf. Kalau tak ada takyun, dia tengok pada huruf. Huruf tu biasanya keep the chain tu bagi ke siapa? Tambahlah kena. Siapa? Ni. Norman ambil. Keep the chain lah. Mikir lah tu. Mikir tu. Siapa yang dia bagi tu dia punya lah. Biasa ambil yang ambil. Kalau keep the chain. Tapi orang Melayu ni dia lokoi payah dengan dia ambil. Tak nak saya ni. Ni siburan ni. Ni katalah RM70 ni. RM30 ni tabung, saya masuk tabung masjid ya. Saya masuk tabung masjid ya. Sekupang pun dia orang tak mau ambil. Dia orang Melayu ni warak sungguh. Dia tak mau duit keep the change. Jangan tuan tak tahu. Cina lagi tak mau. Dia pantang dia rupanya. Kita kata sekupang RM9 9 kupang. Ini berapa? RM9 9. Bagi RM10. Keep the chain. Tak mau. Ini sway lah. Dan dia sway lah. Cina sway oh. Kita tinggal sekupang dia. Dia pun tahu bayar tunai tanggungjawab sekupang walaupun sekupang. Pada dia kita kata keep the chain dia. Walaupun kita kata keep the chain, pada dia sway. Sway tahu tak? Apa sway? Sial lah. Body sial. Tak jadi tuan try lah. Pergi dari China, keep the chain. Tak mau lah. Ini banyak celaka. Ini suil. Mereka taklah majunya. Semua minta sedekah orang. Kita taklah minta sedekah punya. Tak main ni. Kita boykot dia baru dia minta sedekah kita. Boykot. Teruskan boykot anda. Tapi takut tu lah buka kedai Melayu tapi barang-barang semua kapiak. Leceh. Kedai-kedai Melayu tapi jual apa? Minyak cap elang, minyak cap burung, minyak babi kat tu. Leceh. Barang Muslim ni selalu market dia susah. Bila dah sedar ni muncul.
Sepatutnya dah ada macam ni, semua kedai makan. Selalunya jenis-jenis barang produk macam fishball, fish cake apa ni. Mi, kuih tiaw ni. Kalau support kilang-kilang Melayu ni, rasanya patah tangan orang Melayu kita buat. Iya. Cuba kita, orang kita nak beli van, nak market, nak hantar satu ni. Ipoh kuih tiaw. Chow punya tu rasanya. Ipoh mi dan kuih tiaw. Jumbo, Jumbo tu. Rasa Chow punya Jumbo, Jumbo. Chow punya. Tuan, sampai Kelah Hulu. Marketing dia. Kami belah baling banyak lah kan. Ada Sungai Aceh. Tak ingat saya. Ada 3-4 produk yang Muslim punya. Boleh pilih lah. Muslim produk banyak tu yang kalau boycott betul-betul ni, tambah kedai makan. Dia orang yang pakai minyak mi yang kuih tiaw ni paling banyak dia orang nak pakai. Kita mana ada makan mi hari-hari. Memang hari-hari tu berapa kilo. Jadi kalau semua beli pada kilang orang Islam ni macam mana? Tu kata patah tangan dia membuat mi tu. Ayah dulu ada satu mak tafiz tu. Memang dia punya menu dia makan ada 2 kali makan mi. Dulu memang dia ambil daripada syarikat Melayu tu. Tu tukang pengedar orang yang market kan tu dah tak kerja dah situ, jadi market tak ada, terpaksa beli mi Cina. Tu tafiz, mak tafiz beli mi Cina. Allah leceh. Ini masalah kita. Ni kena ada runner ya. Apa runner ni? Kena ada orang juga fikir macam mana, siapa yang nak market kan barang-barang. Nanti yang bila dah buat dana kumpul apa-apa tengok duit pun banyak. Setiap negeri nanti ada centralized. Yang ni tempat nak ambil barang-barang Muslim. Orang Islam ni mesti ambil stokis pada sini. Mahal yang jauh pun tak apa. Saya belajar dulu, ada ustaz-ustaz saya duk syarah ni cerita dia orang pergi luar negara. Antaranya saya buat ni Mesir, ada yang duduk Palestin, macam-macam negeri orang duduk belajar ni. Dan dalam kalangan tu ada orang Islam, ada orang Yahudi. Ni cerita apa? Cerita orang Islam kerja dengan satu orang Yahudi. Yang tuan dia ni suruh beli barang macam ni. Dia kata kamu mesti beli barang kat kedai ni. Jangan beli kedai lain. Dia bekerja sebagai kuli apa kerja rumah tu, dia ikut je laran. Satu hari kedai yang pergi tu tak buka. Betul je dah. Pergilah kedai lain. Kedai tu kedai orang Islam pula. Balik beritahu. Ni. Lepas tu beritahu lah, kedai ni tutup, saya pergi kat ni. Apa dia? Kamu pergi kedai ni? Ya, kamu jangan ulang lagi kesalahan ini, kata dia. Aku tak benarkan kamu untuk pergi beli. Untuk beli kedai lain daripada kedai yang aku suruh. Dia orang memang ada akidah macam tu. Memang dia takkan beli lah. Cina nak masuk kedai Melayu ni banyak susah lah. Susah. Melayu masuk kedai Cina ni biasa mah. Kedai kelin pun biasa. Makan kedai kelin ni yang betul-betul tulis kelin, mutu sami. Masuk kedai tu pun biasa, apatah lagi Bismillahirrahmanirrahim. Allah Muhammad. Makanlah dengan bismillah tulis tu. Padahal ni 4 lain ni. Kita bagi assalamualaikum, dia tak kerti nak jawab. Baca Fatihah? Dia tak tahu je Fatihah. Semuanya clean ke Islam. Kadang kepiah dekat atas kepala. Pasal dia tahu teri orang Islam ni bubuh cap masjid, cap bulan, cap bintang. Buh kepiah sikit, buh bismillah. Ahmad restoran Maidin. Lah ni tuan, semua boleh kata tengoklah ni semua memang alert sungguh lah. Saya baru kita kenal sungguh lah. Dulu tak apa kenal kan. Ingat kita mamak tu Islam tu kan. Orang punya Hindu sungguh kan. Dia orang ambil peluang atas kita. Saya kalau Hulu ni ada kat Simpang 4, Batu Was, Gerik, Baling dengan Kelantan tu. Tu masyhur. Kari kepala ikan salim. Siapa? Hindu kan? Mana ni? Alah ni lalu sunyi kan? Sunyi. Dulu kedai tu masya-Allah kalau cuti macam ni kah? Penuh. Nama Salim? Ya. Tapi tak Salim. Nama tu macam nama lah. Kari kepala ikan Salim. Ada branch pula tu. Branch tu ada cawangan. Itu ke Hindu.
Mujur orang Islam kita sedar, bagus juga masuk naik PH ni. Nah. Kau tak sedar lagi rasanya. Tu dah sedar esok ni, tukarlah balik kerajaan lah. Yang elok balik lah kan. Yang elok balik tu, BN elok lagi lah pada BH tu. Lagi elok dia BN. Kalau ada BN pun contohlah kan. Mana? BN yang sedar, bukan BN yang ghaflat ni. Yang dulu ni. Tak faham? Doa lah minta itu. Orang tak amin pun dia risau ke nak amin tak lagi kata ni. Macam parti lain aja kata. Kita keedah kita bila buat Islam tak ada masalah kan. Allah. Yang ni lah, masa ni lah baru orang tahu, orang teringat balik hal lama. Oh, teringat hal lama. Teringat lama. Baru kau tahu. Yang dah ada di tangan, yang dikejar tak dapat, yang dikendong keciciran, barulah terantuk orang nak terkedah. Baru nak cari hal lama. Baru pandang balik kan. Memang kita selalu gitu. Allah. Mudah-mudahan kekal lah. Biar sedar tu kekal. Cuma tu lah nak dapat balik bukan senang. Tengoklah esok kamera Highland macam mana nanti. Isu memang banyak. Tapi dah dapat satu tu kan, nak putak balik ya. Okey, siap. Kata Musa Rahmat Ta'ala faslun fi ada'i zakat. Ini masuk pasal baru tu situ dulu rasanya. InsyaAllah sini kita nak jumpa miskin. Ini masalah nak menunai nak syarat. Kita berasnah-asnah dulu, lepas tak semua nak. Oh, na'am yusannu ta'khiruha lintizari. Okey. Oh, ada berhabis sikit tak habis. La tu'akhiru 'anis salatil 'id. Dan kata wa yusannu alla tu'akhkhara 'anis salatil 'id, sunat bahawa tidak ditakhirkan dia kemudian daripada sembahyang hari raya. Yang ni pun memang kita banyak dah ada nak jaga fahaman-fahaman ni, alhamdulillah. Bal bahkan yukrahu zalika, bahkan ada makruh dia menakhirkan selepas daripada sembahyang raya. Tentu sembahyang raya ni kaedahnya dilambatkan sedikit pelaksanaan solat raya supaya boleh selesaikan peterah bagi siapa yang belum bayar. Tuan-tuan, kalau kita Melayu ni jarang nak ada yang bayar lambat ni. Kalau tempat tuan-tuan yang selalunya ada Indon, Bangla. Mereka ni tambah negeri dia orang kena sembahyang raya memang lambat. 9, pukul 10 baru sembahyang raya. Main kat Malaysia tak sembahyang raya awal. Habis sembahyang raya baru ada orang bayar. Tuan-tuan tahu jadi ambil kita macam mana? Dia pergi marahnya. Habis orang Indo yang bayar lambat ni. Apa ini? Bukan mengapa begitu lambat membayar fitrah? Sepatutnya dibayar sebelum sembahyang raya. Ini mengapa dah sembahyang raya tak mau dibayar pada orang lain? Ada yang mengamuk itu. Bayar, dia kutip jelah, bagi ya risik dia apa bayar. Mau berjalan mau ziarah pun susah katanya. Bagi jalan lah, ziarah lah. Orang luar pula tu jadi anak tiri kat dia. Dah lah kita tak raih kat dia kan. Dia orang bukan tahu peraturan kita. Esok dia anak tiri yang kita bila kita pergi negeri dia baru tahu kan. Nak kata apa masalahnya dah dia bayar lambat, kutip je lah dia terah tu. Ni pun ada setengah orang tak faham dalam bab tu. Kutip je. Bal yukrahu dalika. Macam mana pun makruh tu ada lah, tapi taklah haram lagi lepas sembahyang raya itu. Naam kata dia yusannu ta'khiruha lintizari nahwi qaribin aw jarin malam taghrubus syamsu. Naam ni maksudnya lakin, tapi kata dia walaupun ada makruh menunaikan dia selepas sembahyang raya, disunatkan mentakhirkan bayar peterah ni lintizari nahwi qaribin, kerana nak mentunggu seumpama kaum kerabat. Kaum kerabat mana? Kaum kerabat ni dia nak main di tempat kita. Dia ni pakai, dia ni miskin, dia ni asnaf. Jadi bila dia main, kita bagi asnaf yang di kalangan kaum kerabat. Adik-adik ada, yang ni sepupu, dua sepupu, tiga sepupu. Yang kalau usul yang buruk, ni kita wajib nafkah. Yang ni istilahnya kaum kerabat. Jadi kita tunggu dia ataupun jarin ataupun jiran ni, dia nak balik ni. Ni. Ataupun ada orang daripada kampung kita yang duk pergi ngaji luar belah petani ke luar negara, dia nak balik sebelum raya.
Ataupun hari raya tu baru balik. Balik ni kita tak payah bagi berterah pada kerajaan ni, kumpul. Kita nak bagi kat dia ni. Kata dia tak ada lama tak terbenam oleh matahari. Jangan sampai terbenam hari tu. Pasal haram mentakhirkan daripada terbenam matahari pada hari raya tersebut. Okey. Faslun fi ada'i zakat. Ada soal? Oh, masa tu ada kat Pakistan. Betul? Oh. Kalau ikut kaedah dia, di mana kita ada, situ kita bayar, lagi kod balat negeri kita. Jadi kalau Pakistan pun makan nasi ke, tak apalah. Bayar, bukan? Bayar Pakistan. Macam di istilah hadis zakat tu muaddi kan, baladul muaddi. Negeri orang yang menunai zakat. Siapa tunai, di situlah dia kena bayar. Itibar dia. Katalah dia duduk malam sana makan nasi lah, beras lah juga. Kalau kata roti pun capati lah. Kalau capati lah, tengok roti nan tu, kalau tu gandum lah. Gandum. Itu kot. Lain. Kaedah anak ni, anak yang memang kena, anak belum balik. Anak yang gila. Termasuk gila ni OKU yang tak ada taklif solat. Kalau OKU takat telinga tak dengar boleh solat, tu bila dia balik, macam mana pun bila dia tak boleh cari sarang hidup, kena ingat kita juga. Ada pun anak yang memang istilahnya sihat apa, bila dia balik, habis tanggungan kita. Itu yang dia kena bayar zakat sendiri. Itu ada kita bicara, itu mungkin tak adil apa. Yang istilahnya bila anak-anak ni bila dia balik, bapak tak boleh lah. Jadi dia kena bayar fitrah sendiri. Kita tak boleh nak bayarkan bagi pihak dia, melainkan dengan izin dia. Pasal wajib tu fitrah atas dia. Pasal bila dia balik, cukup syarat balik tu, dia sendiri kena bayar. Kalau bapak bayarkan kat kita, sedangkan kita dah balik, tak sah untuk dia bayar daripada kita, melainkan dengan kita bagi izin. Pasal asal taklif tu kita. Pasal kita hanya boleh bapa antaranya yang membayarkan fitrah kita dalam keadaan kita belum balik. Kalau bandingan solat tu kan kita sebelum balik tak wajib solat kita. Bila kita balik kita lah kena solat. Okey. Jadi masalah fitrah tu situ lah. Sebelum kita balik, mak bapak lah asal siapa tanggung nafkah dia kena bayar zakat. Kena bayar fitrah. Jadi bila kita tak balik, dia mau bayar. Bila kita balik, wajib atas kita. Jadi wajib atas kita, dia bayarkan tak boleh, melainkan dia minta izin pada kita. Jadi kalau anak tu kerja atau tak kerja, bila dia balik je, wajib atas dia. Wajib atas dia. Lagipun RM7 setahun, takkan tak ada. Itu yang kata wajib atas dia untuk bayar. Dia kena bayar. Dekat mak tu. Mak ni bila dia tak ada kerja apa, istilahnya anak-anak lah, usul lah, furuk lah, anak-anak lah kan. Dah anak ni anak lelaki. Asal anak lelaki. Kalau tak ada anak lelaki, ada umbat. Tapi anak wajib tanggung nafkah mak yang tak ada pendapatan apa. Jadi asal kalau kata anak lelaki. Anak lelaki mana, itu terpulang. Tapi anak lelaki. Jadi carilah siapa yang berakal yang paling tanggungjawab tu. Ya, asalnya tu ada anak lelaki. Kalau tak ada anak lelaki, anak umman. Anak umman. Bukan menantu tak wajib tanggung. Kalau kata anak perempuan tu daripada harta duit anak umman lah. Pasal anak perempuan pun takkan dia tak ada RM7 nak bayar untuk mak dia kan. Fitrah je pun. Nak sebut tanpa fitrah tu, nafkah dia apa kuat. Jadi kalau kata mak dia susah, memang dia pun tak sara duk bagi mak dia makan, dia lah akan bayar fitrah tu.
Jadi dobit mudah juga kalau nak sebut tu. Maksudnya kalau katalah mak susah tu, siapa yang selalunya ambil peduli dan dia ada kewangan yang lebih, memang dia lah yang bertanggungjawab untuk bagi nafkah. Ini atas cerita semua orang ambil tanggungjawab dan dia telah tunaikan. Jadi siapa yang tunaikan nafkah tu, dia lah yang bayar berterah. Kalau ada yang buat menuhin tu, sepak sekali, dia sedar lagi, mimpi. Sepatutnya dia kena bayar, dia buat tahu je. Tu kena bagi peringatan lah sikit. Tu bahasa saya sepak tu kan. Yang tu kot, saya jawab sana. Lain. Ini masalah fidyah. Orang bagi fidyah pada Tok Amil, boleh terima? Bagi fidyah pada Tok Amil. Tok Amil bukan asnaf dia. Tak, maknanya terima bagi pihak itu dia akan bagi pada Tukang agih ya. dia bagi kepada waktu Agih tu dia terima je lepas tu duit tu dibagi kepada. jadi istilahnya Tok Amil ni dia bagi, dia serah wakil untuk Tok Amil tolong serah pada asnaf. Pula tu dia buat fidyah, dia tak boleh bagi pada asnaf. Fidyah ni dia dua je, bagi miskin je. Kalau zakat dia asnaf 8. Fidyah ni fidyah lah kalau sebut kau tu nak bayar kifarat sumpah, kifarat nazar, daging korban, keduri kekah, dia istilah dia bagi miskin. Dua je. Dia tak 8. 8 ni kham buat zakat. Jadi kalau dalam konteks tu kita bagikan dengan Tok Amil tu, saya wakil Tok Amil lah, wakil Tok Amil, wakil kepada Amil untuk Amil tolong agihkan berah fidyah ini kepada siapa yang berhak. Kalau dia ambil tambahan duit, jadi fidyah tu dibayar melalui duit. Itu tak ambil. Kemudian duit tu dibagi kepada majlis kan. Lepas tak? Bagi kat majlis. Bila biasa dah. Asal kaedah kita tu lah bagai lah. Kalau kata kita terima wakil pun bagi nanti, kalau Tok Amil tu dia sendiri buat, dia kata ni wakil kat saya ambil duit ni untuk buat fidyah ni bagi sebulan dia beli beras, dia yang beli beras agih. Kalau duit tu dia ambil, dia bagi pejabat agama reti apa? Ikut kaedah asal kita. Kalau yang kata kaedah tak boleh dengan qimah tu, memang asal kita tak sah. Nak sebut asal pasal yang tu tak ada keluar fatwa. Kalau buat zakat tu ada juga suruh fatwa, suruh bayar. Ini atas kita istilah apa yang telah difatwakan dengan izin sultan apa. Memang ada dibenarkan kita kalau ada pemerintah benda tu bukan salah dengan syarak. Dia cuma nak ambil satu pendapat dan luar daripada mazhab satu untuk diamalkan dan telah memelihara semua syarat dia. Akad dia pun dah jaga dah, inilah beras, duit ganti beras apa. Tapi kalau dalam bab fidyah tu tak ada. Buat tu tak kena gaya lah istilahnya, tak menepati rukun dan syarat. Situ. Kalau nak buat juga dia kena faham, dia kena reti apa dia. Dia taklid Hanafi. Hanafi memang boleh pakai duit untuk bayar fidyah. Cuma kiraan ni lain. Kalau Hanafi dia tak boleh kira 5, dia kira 6. Pasal antara kiraan semayang ni, kalau nisbah buat fidyah semayang, dia kena kali 6. Pasal di semayang witir tu wajib pada dia. Kalau buat puasa, saya tak detail buat puasa dalam bab fidyah dalam mazhab lain ni. Cuma tak kaedah apa-apa tu yang asal jawab atas mazhab Syafi'i kita pakai beras tu bagi duit tak kena gaya. Dia mesti wakil untuk beli, dia niatkan pula untuk siapa yang beras tu dia beli tu. Bila bagi pejabat agama tak siapa pejabat pejabat agama tu secara khas yang kita bagikan dia wakil, dia pun terima wakil untuk sah pula dibenarkan wakil untuk orang, ambil wakil mutlak tu untuk wakil pula pada orang lain, untuk orang pejabat agama pula buatkan fidyah untuk bagi miskin. Dan pejabat agama biasanya memang tak bagi beras, memang dia bagi duit je. Dia duit je. Jadi lebih baik urus sendiri ya. Urus sendiri ya. Tu buat fidyahnya tu kot. Ya. Ya. Bila bayar awal tu. Kaedah dia, tiba dia harga beras semasa. Pasal harga beras RM7 tu memang tu cukup gantang. Kemudian harga beras naik. Dia tu RM17 gantang.
Orang kemudian bayar 17, orang awal bayar RM7. Pasal bukan masalah ringgit tu, dia masalah harga beras pada masa tu. Jadi tak ada masalah kalau ikut bayar awal atau bayar lambat dengan harga yang berbeza. Pasal walaupun harga belakang tu dia mahal, tapi amount beras yang sama dengan harga RM7 tu. Amount yang sama, cuma harga berbeza. Jadi tak ada masalah harga. Pasal kalau kata segantang tu 2 kilo 2.25 gram. Kilo 2.25 kilogram. Yang bahasa mudah 2.4. Jadi kalau kata secupak tu berapa? Secupak tu 600 gram. Tu lebih kurang bunda kan. Tu pun dah lebih lah tu. Jadi kalau kata segantang tu kali 4, 6 kali 4, 2 kilo 400 gram. Kalau betul-betul dulu saya ingat apalah duk ngaji tutup guru sebut, dia 3 kati 12 tahir. 3 kati 12 tahir kan, 3 kati sekati 600 gram. 3 kati 6, 12, 18. 3 kati 12 tahir, 1 kati 16 tahir. Kalau kata 12 tahir tu 3/4. 4, 16, 3/4, 12, 3/4. Jadi kalau sekati 600, jadi 3/4, maksudnya 3/4 kati 450 gram. Jadi 180 campur 420. Betul saya kira tak? 425. 600, 150, 450 gram. 450 gram campur dengan 1800, 6 kali 3, 1800 gram campur tu akan jadi 2.25. Jadi 2 kilo 250 gram. Ya. Kaedah dalam bab pengurusan ni dalam syarak, apa yang wajib dibayar. Dia takkan diambil sedikit pun daripada apa yang sepatutnya ditunai. Jadi siapa yang bertanggungjawab tu, katalah amil, nisbah dia bayar gaji apa, terpaksalah dia keluar duit motor apa, pinjam apa dan sebagainya kan. Semua tu istilah sukarela dia buat lillahi ta'ala. Tak ditarik, tak di kos-kos apa tu. Ini kaedah konvensional. Kos. Mana kata kawan ni pun kos yang lebih. Kaedah kita macam ni. Tak ada kos apa. Lillahi ta'ala. Ni semua untuk Allah Ta'ala. Sabilillah. Jadi tak ada tak kos apa. Buat ni apa. Lillahi ta'ala. Cari redha ta'ala. Tak ada pasal lain. Keluar minyak kita berapa banyak sekali pun. Lillahi ta'ala. Tak pernah apa cacah. Tak ada cacah servis cah apa-apa. Tak ada apa-apa pasal. Kaedah syarak kita macam tu. Kalau nak juga minta awal-awal. Ni nak beli beras ni kena angkut trailer ni. Satu trailer upah 1,800 katanya. Minta pula. Contoh. Kalau nak minta awal. Kalau tidak, semua tu akan istilahnya tatawak. Kita buat tu sukarela. Memang sukarela pun kita kaedah syarak. Itu kot. Baik. Ada beras. Memang ada setengah tempat yang amal yang itu. Kalau tengok pengamatan apa yang ada, tak benar. Tak betul cara tu. Kalau nak bayar beras, baik siap beras ukur, kita suka apa siap, bawa bagi dia, tinggal sudah. Kalau jenis bawa duit je, beras dia kat dia, satu, beras dia kan. Kalau beras dia, okey, tak apa, beras dia. Jadi beli dulu beras dia, untuk ambil, bagi. Dalam tu dia suka pula untuk satu sukatannya kan. Tu orang, okay, nak ambil, bagi, bayar. Bila diterima tu, bukan beras dia dah tak? Beras apa? Beras asnaf punya. Bukan beras dia. Untuk orang nak beli. Pasal baru satu orang, isteri dia tak bayar lagi. Dia buat macam mana? Dia beli beras tu juga. Jadi siapa jual? Bila dia dapat kuasa jual? Situ masalah dia. Bila dia dapat kuasa jual? Ya. Pandai-pandai dia jual hak orang lain, dia ambil. Memang nanti salah satu asnaf dia. Tapi
Dia tak dapat kuasa untuk jual. Ini istilahnya bai'ul fuduli. Tanpa dapat wakil siapa-siapa untuk dijual. Kalau bahasa Melayu pun boh dia. Baik fuduli apa? Baik tak peduli korang. Ikut aku nak jual apa? Dia jual tu batil. Tak sah. Itu tu sebab kerja bodoh itulah. Buat kerja bodoh tahu mana? Melainkan dia beras yang dijual tu bukan beras yang orang bagi tu. Tapi memang dia buat siap lah 20 ngantang misalnya. Buat sebekas-sebekas ni memang beras aku. Tak apa nak beli. Beli kat aku, siap. Cuma kalau ada yang kuntit tu duduk dalam masjid. Betul? Dalam masjid kau keluar masjid. Pasal apa? Masjid bukan tempat jual beli. Pula banyak hal lah. Nampak macam bagus. Nak buat cara syarak konon nak beli beras. Orang tengok bodoh. Saya ayat tu lah. Bayar zakat dalam masjid tak apa. Tapi jual beli dalam masjid tu masalah. Bayar zakat dalam masjid pun kalau tampil sampai timbul hingar-bangar, bising-bising. Macam mana hukum berbicara dalam masjid. Istilah berbicara tu perbicaraan berlaku dalam masjid. Sampai berlaku keluar rendah, berkelahi pula, suami jerit macam ni, isteri jerit macam ni, anak jerit macam ni, ini buat pesaka ke apa. Keluar masjid. Masjid bukan tempat kelahi. Kalau nak buat bicara sembang elok-elok, muzakarah, mesyuarat apa, tak ada apa-apa. Pengajian macam ni tak apa. Kalau buat kelahi, out. Ikut, kira lalu. Jadi tak payah buat macam tu lah. Kalau nak bayar, ambil sukat siap bagi. Nah, ni duit peterah aku. Ni beras peterah aku, ambil. Siap, belah tu. Tak payah beli-beli apa. Pasal dia timbul masalah. Ambil akan menjual beras yang bukan dalam milik dia. Itu masalah dia. Itu isu dia. Kalau saya duduk belah sepadan, kalau belah siam, belah betong tu, memang dia orang amal macam tu. Saya pun bila tengok sana, saya tengok, dia orang ni jual balik beras. Lepas tu dia orang main tanya saya, kena lah macam ni? Saya kata, tak kena. Dia orang sebelum ni tak ada apa-apa kan. Bila saya lontar satu idea, dia kata, bila dah dia beli, dia bawa beras tak apa. Untuk dia jual, dia terima. Beras tu lah ni beras apa, saya kata. Dek. Saya tanya tu, dia faham tu lah. Dek. Ni beras asdah, bukan beras aku. Tu aku pergi jual. Salah ni. Faham kerti pun salah. Terus ada buat lah cara itu. Nak ambil beras, ambil beras, bawa main lagi, suka lagi, bawa bagi tu. Terus ada beli, jual beli lah itu. Bagi terus, tinggal lah. Kata, betul lah ni. Baru dia orang ubah cara buat amalan. Betul, style tu lagi. Maksudnya memang dia orang buat beras betul. Tak. Kalau dia memang senang, maksudnya dia bukan ambil. Jumpa ni dia ada beras. Saya nak bayar peterah ni, eloklah. Saya pun ada yang dah sukat siap dah. Dia beli dulu kat orang yang dia nak bayar. Waktu dia ambil, saya terima, saya beli. Okey, ni beras saya lah ya. Ni saya nak buat peterah lah. Untuk saya ni, ambil. Dia sedap, dia terima. Lepas tu, ni untuk saya, untuk isteri saya. Tak apalah, belilah pula kat saya, kata dia. Beli lagi, jual lagi. Buat satu-satu. Kalau dia bukan ambil, tak ada masalah. Siapa? Kita bagi tu, dia asnaf hak tadi. Hak dia tak? Mutlak dia punya tak? Bila hak mutlak boleh, hak dia jual. Itu tak apa. Itu boleh. Kalau dia asnaf tu, boleh jual. Tapi kalau dia ambil, ambil ni dia wakil untuk kutip. Dia tak ada hak, dia tak ada kuasa untuk jual. Bila tak dilantik dia sebagai amil untuk jual, dia tak boleh jual. Dia ada kuasa untuk kutip saja. Yang tu gagal kan muamalat dia jual tu. Kalau amil pula, dia ada persen pula untuk amil. Persen untuk amil. Persen untuk amil tu daripada zakat tu lah, daripada terah lah. Kaedah amil ni kalau kata persen tu daripada duit kutipan zakat tu tak kena. Pasal kaedah zakat ni amil dia mesti dibayar bayaran bukan berdasarkan persen kutipan, tapi amil naklah dibagi istilahnya ujrah misli. Ujrah misli ni maksudnya upah selalunya berapa orang bagi kadar untuk orang yang kita jadikan petugas kutip zakat sebulan Ramadan misalnya duduk masjid misalnya. Berapa orang bagi jadi kerani kutip terah? Katalah 800. Hak dia 800. Sekalipun kutipan zakat kawasan tu 8 juta. Hak dia RM800 saja. Dia bukan persen ni 1/8 bagi sama amil. Yang tu yang dulu kelahi tu. Kelahi apa? Rebut. Siapa boleh kutip banyak. Jadi dia akan dapat persen berdasarkan kutipan dia. Kena bayar berterah kat dia 8 orang aja.
dapat RM7 je lah. Siapa bagi 8? Ha? Memang dia orang buat macam tu kan. Pergi supermarket, buat satu kaunter kan untuk tunggu zakat tu. Jadi tunggu. Kaunter zakat, kaunter zakat, kaunter zakat. Servis zakat ni tempat supermarket. Ujung bulan pula tu kan. Ujung bulan pun dah 22, 23 kan dekat nak raya tu. Tunggu kat supermarket. Siapa? Buka kaunter zakat. Nak rebut siapa bayar banyak. Saya dapat persen. Tak betul. Kaedah bagi persen kepada amil tak kena. Itu bukan kaedah pengurusan betul dalam bab apa yang sepatutnya diberi kepada amil. Amil ni hak dia ujrah misli. Yang tu yang lah ni dak lah kot. Masih lagi ke? Ha? Satu masa dulu memang saya tahu macam tu. Lah ni saya tak tahu pula. Kalau masih maksudnya memang kolot sungguh lah pejabat pengambil ni. Memang kena buah ayat tu lah. Kau tak kerti sungguh lah bab pengurusan ni. Nanti kita jumpa ni. Kita memang ke depan tu jumpa bab pengurusan tagihan zakat tu. Maksudnya memang tak kerti sungguh. Memang kau mengaji tak habis. Ni apa punya prinsip kaedah bayar zakat kau ni. Orang yang kerti kau tak mau panggil. Jadi ahli panel kau, ahli majlis syura kau tak siapa-siapa lah. Mula saya ayat saya merapu pula macam. Itu kot. Kot lani dia nak tukar. Tapi rasa saya macam dah tak ada dah. Dulu satu masa dulu memang ya. Dulu sampai berapa-berapa kelahi amil ni. Macam apa? Aku nak bayar, kau nak bayar. Kau kalau katalah dia bagi, kau tunggu pagi, aku nak tunggu malam. Oh sedap lah. Malam orang sembahyang tarawih semua bayarkan kau. Siang pagi siapa nak bayar? Semua orang kerja. Kata dia. Oh dia kaitan tu. Kaitan. Tak macam ni. Pagi, petang boleh susun. Tapi maghrib semua kena ada. Jadi siapa nak bayar? Masing-masing lah. Ikut rezeki masing-masing lah. Oh dia. Ada yang pergi potong trip buat macam mana? Siang-siang tu dia pergi lah round satu kampung. Terah. Pasal nak dapat persen tu. Tu masalah dia. Bila dia bubuh macam tu, dia kelahi masyarakat. Sepatutnya bukan dapat tu. Sepatutnya dapat ujrah misli je. Macam-macam lah kan timbul. Asal pengurusan yang tak betul ni dia akan menyebabkan perkelahian. Jadi pakat berebut dunia dalam masyarakat. Pakat nak jadi amil tu tumbuk lah. Aku jadi amil. Kau nak tahu lepas akulah pula. Yang tu pun satu hal lah. Itu kot. Dah? Ya. Bapak kita rasanya. Tunggu Ramadan. Sekarang ni. Tapi kadang-kadang sebab pengurusan kita semua lah. Ini dia nak keluarkan fatwa lah ini lah itu. Masalah tu nak. Mana dia pasal pekerja kerajaan, dia tak boleh bertindak di luar daripada bidang kuasa yang telah diberi. Jadi dia kena minta keizinan siapa bos dia. Bila bos dia ni dia tak keizinan kena fatwa dulu. Majlis fatwa kena mesyuarat dulu. Ahli majlis fatwa dah setuju. Kalau bagi siapa yang tertonggak ke apa supaya dulu tak bayar ke, dah disahkan untuk boleh bayar di luar daripada Ramadan, barulah ambil ni boleh kutip duit zakat, duit terah di luar Ramadan. Baru dia boleh bayar, baru termasuk dalam portfolio dia. Kalau tidak nanti dia akan istilahnya salah guna kuasa, mengutip duit terah sebelum daripada waktu dia dengan tidak mendapat restu daripada Majlis Agama Islam. Sekali lagi masuk penjara pula, tangkap reman pula. Ini masalah kerajaan yang macam ni lah. Maksudnya dia punya prosedur macam tu. Dia punya prosedur kerajaan internasional. Maksudnya bukan kerajaan kedah agama. Tak ada masalah. Sabar je dia. Ni yang tertunggak dia berterah macam ni. Ini selesai. Ayah. Tapi pasal kita sekarang dia istilah dia berkaitan dengan portfolio, keizinan majlis fatwa. Itulah macam-macam benda. Padahal majlis fatwa tu bukan ada benda apa pun sebenarnya. Dia cuma nak mengeluarkan keizinan. Boleh? Tak boleh? Itu je.
Tapi itu prosedur dia. Jadi kalau kita melanggar tu istilahnya melanggar prosedur. Itulah sikit. Jadi payah-payah sangat buat apa bayar ke dia mah? Bayar ni lah. Tapi bagi kena lah asnaf. Tak kena asnaf, sagi kena bayar lain pula. Itu. Maksudnya kalau kita bayar tu, bila-bila masa lah sekarang katakan untuk yang Ya. Maksudnya siapa asnaf kita kena yang tertonggak apa tu bila-bila masa kita boleh bayar. Sepanjang tahun boleh bayar. Pasal dah tertonggak lama kan. Bukan syarat mesti bulan Ramadan je boleh bayar. Itu pun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri ilaika kama nawwarta al-ardha min nuri syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.